Assalamualaikum dan salam sejahtera, bertemu kembali dalam MG Flash 1 Februari bersama saya Nur Ayuni Johari. Kita mulakan dengan berita utama. Kerajaan menyediakan pertukaran gram berjumlah 19.2 juta ringgit kepada Pertubuhan Sukarela Kebajikan PSK di seluruh negara pada tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, bantuan kewangan itu sejajar prinsip keterangkuman keluarga Malaysia bagi memastikan tiada mana-mana golongan yang terpinggir. Katanya kategori grant disalurkan merangkumi PSK OKU iaitu 8.6 juta ringgit, PSK kanak-kanak 6.3 juta ringgit, PSK warga emas dan PSK keluarga masing-masing 1.7 juta ringgit, manakala lain-lain PSK RM767,000. Memang kita beri kepada OKU, pusat OKU, warga emas, rumah orang tua dan sebagainya, memang rumah orang tua ataupun warga emas lah, dan juga pusat-pusat jagaan yang lain. Memang kita mempunyai peruntukan yang khusus daripada kerajaan, dan di samping itu kanak-kanak istimewa dan juga orang tua yang tidak tinggal di rumah yang dikhaskan oleh kerajaan ataupun NGO ni, kerajaan juga mempunyai peruntukan walaupun mereka tinggal di kampung, di rumah sendiri. Untuk orang tua dan sebagainya memang ada peruntukan khas untuk mereka ini. Terdahulu, Datuk Seri Ismail Sabri meluangkan masa kira-kira 30 minit menyantuni dan menyerahkan pek makanan berserta buah limau kepada anak-anak istimewa Pusat Jagaan Persatuan Kebajikan Kanak-kanak Istimewa Insan Taman Gembira Ceras. Barisan Nasional BN berpendirian tiada keperluan untuk diadakan satu lagi pilihan raya negeri iaitu di Kedah. Timbalan Pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan mengingatkan ia bukan perkara main-main dan tiada sebab untuk ia diadakan. Kita jangan main-main pilihan raya ini, kita tak boleh main-main kan. Ini bukan perkara yang boleh kita saja-saja buat. Melainkan jika ada keperluan yang betul-betul memerlukan kita mengadakan pilihan raya. Reaksi itu diberikan beliau ketika ditanya mengenai desas-desus kemungkinan PRN akan diadakan di Kedah selepas ini. Jelas Datuk Seri Muhammad beliau tidak tahu menahu mengenai perkara itu. Saya tak tahu situasi di Kedah. Ya. Saya cuma di ibu pejabat. Jika ada apa-apa berlaku di Kedah pula, jangan salahkan saya. Tapi buat masa ini, saya tak dengar apa-apa cerita. Ya. Saya tak dengar apa-apa cerita dan bagi saya, tidak ada keperluan pun. 2 hari lalu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur menegaskan dakwaan Dewan Undangan Negeri Dun Kedah akan dibubarkan susulan penarikan sokongan 4 ahli Dewan Undangan Negeri Adun terhadap kepimpinannya hanya kabar angin. Sesadi Syed Abdul Rahman menafikan dakwaan seorang pemilik akaun Twitter bahawa beliau memiliki sebuah banglo. Sebaliknya, Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda mendedahkan beliau hanya menyewa. Menerusi ciapan di Twitternya, beliau berkata rumah berkenaan dibayar setiap tahun dan tiada kolam renang disediakan, hanya memiliki 3 bilik dan pejabat. Sesadi juga menegaskan ketika memegang jawatan menteri, pernah ditawarkan tanah namun menolak termasuk kediaman menteri. Kata bekas Menteri Belia dan Sukan, beliau lebih selesa memilih untuk menyewa rumah dan memaklumkan menjadi menteri pertama yang mengisytiharkan jumlah aset peribadinya pada tahun 2019. Sesadi berkata demikian bagi menjawab pertanyaan pengguna Twitter yang menggunakan nama Mario dengan mempersoalkan pengisytiharan harta dibuatnya yang berjumlah RM722,312 pada 2019. Seterusnya, akibat langgar lampu isyarat merah, 2 beradik hampir kehilangan nyawa apabila motosikal yang dinaiki mereka dirempuh lori. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Arsyad Abu berkata, kejadian itu berlaku di persimpangan lampu isyarat Simpang Ampat, Lebuh Alur Gajah, Melaka Tengah, Jasin AMJ malam tadi. Katanya mangsa berusia 28 dan 19 tahun cedera parah di beberapa anggota badan dan dilaporkan koma. Berdasarkan rakaman video sebelum kejadian, penunggang berkenaan bukan sahaja melanggar lampu isyarat, malah tidak menghiraukan aliran trafik dari arah Plaza Simpang 4 menghala ke Alur Gajah.
Arsyad berkata, siasatan awal mendapati kemalangan berlaku apabila lori dipandu lelaki berusia 28 tahun sedang meneruskan perjalanan ketika lampu isyarat menunjukkan warna hijau. Pada masa sama, motosikal yang ditunggang mangsa bersama adik perempuannya datang dari arah bertentangan telah membelok ke kanan sebelum dirempuh lori berkenaan. Bagaimanapun pemandu dan kelindan lori berkenaan tidak mengalami sebarang kecederaan dan diminta hadir ke Balai Polis Trafik Alor Gajah untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sebuah kilang makanan telah dikompaun RM10,000 semalam kerana didapati melepaskan sisa tanpa rawatan ke parit awam sehingga menyebabkan berlaku pencemaran di daerah seberang Perai Utara. Pengarah Jabatan Alam Sekitar JAS Pulau Pinang, Sharifah Zakia Syed Sahab berkata, tindakan diambil selepas pihaknya menerima aduan daripada orang awam mendakwa air sungai bertukar menjadi warna putih. Menerusi kenyataan, beliau berkata penjejakan menggunakan drone dilakukan di sekitar kawasan yang disyaki terlibat dan akhirnya membawa kepada petunjuk ke arah salah satu kilang berasaskan makanan. Susulan itu, JAS Pulau Pinang telah mengeluarkan kompon kepada pemilik kilang yang didapati gagal mematuhi peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling kurungan influen Perindustrian 2009. Pihak premis juga diarah memberhentikan sebarang pelepasan bahan buangan tanpa dirawat dan menutup semua pintasan yang dipasang secara haram di dalam premis kilang untuk mengalirkan air sisa tanpa rawatan terus ke parit awam. Sharifah Zakiah menambah, pihak kilang juga turut diarah menaik taraf sistem pengolahan influen sedia ada dan buangan terjadual yang dihasilkan diuruskan mengikut perundangan berkaitan di bawah Peraturan Buangan Terjadual 2005. Sebanyak 5,566 kes baharu COVID-19 dilaporkan setakat jam 12 tengah hari tadi. Pertambahan itu menjadikan angka terbaru itu paling tinggi dalam tempoh 61 hari. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Syam Abdullah berkata ia menjadikan sehingga kini 2,876,325 individu di negara ini sudah dijangkiti virus berkenaan. Sementara itu, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata Malaysia dilihat lebih bersedia untuk menangani lonjakan kes COVID-19 varian Omicron selain berpengalaman dalam melindungi golongan rentan. Dalam tweetnya hari ini, Khairi berkata keadaan tidak sama seperti Jun sehingga September tahun lepas kerana kini negara lebih bersedia susulan pelaksanaan vaksinasi di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan PIK. Laporan tadi mengakhiri MG Flash hari ini. Terus bersama kami untuk perkembangan terkini dari masa ke semasa hanya di platform media sosial Malaysia Gazette di Facebook, Twitter, Instagram dan juga YouTube atau melalui portal di www.malaysiagazette.com. Assalamualaikum dan selamat malam.